Assalamualaikum dan salam serawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 16 Jun 2021 bersama saya Fidai Hanan Sahni. Berita utama, jumlah vaksin di bahagian Miri telah bertambah dan ini membolehkan kapasiti penerima vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Datuk Permaisuri Permajaya dan PPV Dewan Eastwood Valley ditambah. Menteri Bertanggungjawab Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin berkata, penambahan kapasiti penerima vaksin di kedua-dua PPV tersebut akan meningkatkan jumlah imuniti kelompok penerima vaksin di Miri. Misalnya di Pusat Vaksinasi Datuk Permaisuri Permajaya, kita boleh memberi vaksinasi kepada 1,000 orang dalam sehari. Dan waktu pemberi vaksinnya adalah telah dipanjangkan, iaitu daripada pukul 8 pagi hingga 8 malam. Dulu sampai pukul 5. Dan di Eastwood Valley pun kita pun telah menambahnya. Sekarang ialah 1,400 dan pada masa akan datang apabila bilangan vaksinasi sudah bertambah, kita akan juga menambah pemberian vaksinasi di Eastwood. Kita boleh meningkat kapasitinya ke 2,500. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan tinjauan di kedua-dua PPV Dewan Datuk Permaisuri Permajaya dan PPV Dewan Eastwood pada Isnin. Pada hari yang sama, JPBB Miri yang diketuai Datuk Lee Kim Shin turut melawat dua lokasi PPV yang merupakan hospital swasta iaitu PPV Borneo Medical Centre BMC Miri dan PPV Miri City Medical Centre MCMC yang memulakan operasi pada Isnin. Hari ini ialah hari pertama vaksinasi diadakan di sini. Borneo Medical Centre hari ini akan memberi vaksinasi kepada 200 orang. Dan di MCMC di sini 50 orang. Berita di Daro, jasa dan pengorbanan petugas Barisan Hadapan yang bertungkus lumus berusaha menangani penularan wabak COVID-19 dihargai penduduk Pulau Berui Daro. Mewakili penduduk, Menteri Muda Hal Ehwal Kopra dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidol berkata, dedikasi petugas Barisan Hadapan kepada tanggungjawab telah banyak berkorban masa dan tenaga sejak dari tahun lepas. Bagi pihak warga Pulau Bruit, kami ingin mengucapkan penghargaan kami dan terima kasih kepada semua warga frontliners yang bertugas lumus sejak tahun lepas, terutama sekali jururawat kita yang di atas yang telah bertugas dan jarang balik ke rumah. Penghargaan kami kepada mereka dan mereka sangat sabar dan berdedikasi dan sebagainya. Terima kasih kepada semua. Beliau berkata demikian kepada UKAS semasa lawatan kerja ke Pusat Pemberian Vaksin PPV Klinik Kesihatan Kampung Betanak pada Selasa. Mengulas lawatan itu, beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semua berkata proses pemberian vaksin di PPV tersebut berjalan dengan lancar. Operasi PPV Betanak bermula pada 7 Jun lepas membabitkan pemberian vaksin 100 dos disusuli pada 14, 15 dan 16 Jun membabitkan 360 dos. Sementara itu, Kaunselor Ismaili Johari ketika ditemui turut merakamkan penghargaan kepada kerajaan dengan mewujudkan PPV di Klinik Kesihatan Kampung Betanak untuk seluruh penduduk di Pulau Bruit. Saya bagi pihak seluruh yang menerima vaksin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kerajaan kerana menempatkan pusat vaksinasi untuk Pulau Bruit diletakkan di Klinik Kesihatan Kampung Betanak. Dan saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan kerana memilih Klinik Kampung Betanak untuk pusat vaksinasi untuk seluruh penerima di Pulau Bruit. Seterusnya di Sebuyau, Pusat Pemberian Vaksin PPV Dewan Pembangunan Sebuyau menerima sambutan menggalakkan daripada kira-kira 600 penerima vaksin COVID-19 pada Isnin. Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak merangkap ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebuyau, Datuk Julaihi Narawi telah meluangkan masa hadir melawat PPV tersebut bagi melihat sendiri perkembangan terkini proses vaksinasi COVID-19. Bercakap ketika ditemui selepas itu, beliau mengingatkan orang ramai datang ke PPV tersebut mengikut masa yang ditetapkan bagi mengelak kesesakan.
Sementara itu, Pegawai Penyelaras PPV Daerah Sebuyau, Dr. Muhammad Azhari berkata, proses pemvaksinan di PPV Dewan Pembangunan Sebuyau dijangka dijalankan selama 5 hari, bermula pada Isnin sehingga 18 Jun depan. Kami berjangka akan menyuntik 3,000 dos bagi bentrok pada 14 hingga 18 Jun 2021. Setakat ini proses vaksinasi berjalan agak lancar. So saya berharap agar penduduk di Sebuyau terus memberi kerjasama untuk memerangi COVID-19. Sementara itu, wartawan unit komunikasi awam Sarawak UKAS, Sahiza Yaman yang melakukan tinjauan di PVV berkenaan ada laporannya. Kesemua penerima yang terdiri daripada keluarga emas dan orang awam telah hadir mengikut masa yang telah ditetapkan. Sebentar tadi kunjungan Yang Berhormat Datuk Haji Julaihi, Adun N27 Sebuyau, meninjau sendiri perjalanan proses pemberian vaksin pada hari ini. Kapasiti untuk penerima vaksin pada hari ini dalam 600 orang. Dan pusat pemberian vaksin ini akan ditutup sehingga jam 5 petang. Dalam pada itu, kebanyakan penerima berasa gembira dan bersyukur setelah divaksin serta merakamkan penghargaan kepada semua petugas yang terlibat. Saya telah divaksin dan saya mengucapkan terima kasih kepada doktor-doktor dan kaki tangan yang bertugas pada hari ini. Maka saya kono kami dah nak tu aku juga saya terima kasih kepada kerja-kerja itu bukan sebetul. Di Kabong pula, penduduk di Kabong diingatkan agar sentiasa peka dengan temujanji vaksinasi di aplikasi MySejahtera serta memastikan dapat dihubungi menerusi nombor telefon yang digunakan untuk mendaftar. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Ci Kadir turut menasihatkan penduduk Kabong agar dapat hadir ke PPV Balai Polis Kabong sekurang-kurangnya 30 minit awal selain membawa bersama kad pengenalan bagi tujuan pendaftaran. Beliau berkata demikian semasa melawat PPV Dewan Balai Polis Kabong yang mula beroperasi pada Isnin. Sehingga awal Jun dianggarkan seramai 9,405 penduduk Kabong yang berumur 18 tahun ke atas menerima suntikan vaksin COVID-19. Sementara itu, salah seorang penerima, Tambi Abdullah, yang ditemani anak saudaranya amat bersyukur kerana telah menerima suntikan vaksin. Ya, terima kasih banyak-banyaklah untuk pihak yang berkenaan bagi suntikan vaksin. Terus yang pertama untuk ingat-ingat. Alhamdulillah. Seorang lagi penerima, Nordiana Gendot, turut berterima kasih kerana telah menerima suntikan vaksin. Terima kasih kerana saya telah disuntik vaksin COVID-19. Laporan selanjutnya, pengagihan bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang di bawah pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS 6.0 di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Meradong kini memasuki hari ke-7 pada Ahad. Sebanyak 530 bantuan makanan telah diagihkan melalui rombongan Pusat Khidmat dan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK setempat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kong Hing memberitahu ini merupakan antara langkah dan inisiatif Kerajaan Sarawak bagi memastikan setiap ketua isi rumah KIR yang terjejas mendapat bantuan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Justru katanya bagi KIR yang belum menerima bantuan tersebut hendaklah memaklumkan kepada KMKK di kawasan masing-masing dengan keadaan segera. Sementara itu, Kapitan Wong Lehi ketika ditemui merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak dan Datuk Ding kerana banyak membantu penduduk dengan bantuan yang disalurkan selama ini. Di Kedup pula, sebanyak 4,652 bantuan bekalan makanan Sarawakku Sayang telah diagihkan di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Kedup. Pengagihan tersebut telah diketuai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kedup Martin Ben bersama Ahli Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB Cawangan Kedup dan petugas sukarela. Menurut Martin, antara faktor utama yang membolehkan beliau dan pasukannya berjaya menghabiskan pengagihan tepat pada tarikh yang ditetapkan adalah bekalan makanan yang mencukupi. Jelas beliau lagi pemukusan makanan juga dilakukan dengan segera dan dihantar menggunakan kenderaan pacuan 4 roda dan lori ke kampung-kampung di kawasan berkenaan.
Beliau berharap bantuan makanan itu dapat meringankan beban perbelanjaan Ketua Isi Rumah KIR yang terkesan dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kita beralih ke laporan harian COVID-19. Sarawak mencatat 718 kes positif baru pada Selasa, menjadikan jumlah keseluruhannya meningkat kepada 56,905. Menurut Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, 426 atau 59.33% kes positif COVID-19 telah dikesan di daerah Kuching, Sibu, Sri Aman, Tatau dan Julau. Butiran kes mengikut daerah adalah seperti tertera. Selain itu, 2 kes kematian baru telah dilaporkan menjadikan jumlah angka korban meningkat kepada 358 orang. Dalam pada itu turut diisytiharkan 5 kluster baru iaitu kluster Jalan Daya dan kluster Kampung Muara Tebas di daerah Kuching, kluster Dulang di daerah Subis, kluster Nangas Ras di daerah Meradong dan kluster Nangas Sejugam di daerah Julau. Selain itu, penambatan 2 kluster iaitu kluster Longjegan Beluru dan kluster Jalan Sultan Tengah Kuching. Berikut pula adalah keputusan JPBN Sarawak bagi pengisytiharan, pelanjutan dan penamatan seperti yang tertera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Mengakhiri berita dengan kata mutiara. Ikhlas itu umpama seekor semut hitam di atas batu yang sangat gelap pada malam yang sangat kelam. Begitulah ikhlas yang tidak nampak di mata namun ianya bertapak di hati. Zahirnya tidak kelihatan namun nyata wujudnya. Salam UKAS.